cakap bahasa Arab pun kelam kabut. Orang apa nama ni Parsi, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Iran cakap bahasa Arab. Banyak-banyak muhadarah dia, banyak-banyak percubaan dia bahasa Arab. Memang hebat, tuan-tuan. Memang. Soal Syiah tu berdua nanti yang cerita tu, yang cerita bahasa ni. Dia punya bahasa Arab dia hebat. Pasal apa? Orang-orang dia tulisan apa nama ni, tulisan Parsi tu dia dalam tulisan itu, huruf-huruf itu. Kalau kita daripada dulu dia, tuan-tuan, tapi ini cerita lepas lah, benda lepas lah. Nak kesesal macam mana lagi kan? Mana yang lepas. Kalau kiranya dipertahankan lagi kita ni dengan tulisan Jawi, masalah buta huruf ini amatlah tipis sebenarnya. Tapi hari ni, tuan-tuan, kena kerja lebih. Kerja lebih kita buatlah macam-macam kaedah, alhamdulillah. Termasuk Indonesia lah. Termasuk Indonesia buat macam-macam kaedah untuk orang boleh baca Al-Quran. Adalah kaedah iqra'nya, qiraatinya, al-barkinya, macam-macam lagi dibuat supaya boleh baca Al-Quran. Kalau kita pergi negara Arab, tak jumpa lah kaedah ni. Tak jumpa. Sebab apa? Dia dah kenal huruf dah. Dia tinggal saja dia nak baca betul aja. Panjang, pendek, dengung dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, maka kita sebenarnya balik kepada tadi, mestilah berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT, kerana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah takdirkan bahawa Allah SWT memelihara Al-Quran, dan ada orang-orang yang Allah SWT lantik untuk mereka itu menjadi mereka-mereka yang memelihara Al-Quran. Bermula lagi usaha itu daripada zaman Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan seterusnya pembaikan berlaku zaman Uthman ibn Affan, dan seterusnya sampai zaman Muawiyah, dan seterusnya sehinggalah ke hari ini. Maka dalam keadaan macam tu juga, tuan-tuan dan puan-puan, berlaku juga beberapa pengkhianatan terhadap Al-Quran. Menukar baris berlaku, menukar baris, menukar huruf pun ada berlaku juga. Wa kallamallahu Musa taklima, ditukar kepada ra, wa karramallahu Musa takrima. Berlaku pengkhianatan macam ni, tapi kita dapat trace dia. Adanya yang hafiz-hafiz Quran ni dapat trace. Dia punya makna, kalau wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan dialog, dengan perkataan. Tapi wa karramallahu Musa takrima, maknanya memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa semulia-mulianya. Di sini masuk jarum Yahudi, bahawa Al-Quran sebenarnya terlalu memuliakan kepada Nabi Allah Musa. Jadi tak perlulah orang Yahudi masuk dan ikut Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad SAW. Cukuplah ajaran mereka Taurat itu, sebab Al-Quran pun dah iktiraf lah bahawa Nabi Musa tu semulia-mulianya. Jadi macam tu je cara, tuan-tuan. Tapi semuanya berjaya kita trace, dan berjaya kita maknanya atasi, dan juga kita terangkan perkara-perkara itu. Termasuk juga beberapa tahun yang lepas berlaku pengkhianatan sudut ayat, tambahan ayat-ayat surah-surah Al-Quran. Surah Muslimun, ya ayyuhal muslimun innahum fi dhalalim mubin. Itu dia. Sedap ayat itu. Wahai orang Islam, sungguhnya kamu dalam kesesatan yang nyata. Kita orang Islam sesat pula. Surah Mu'minun ini dibuat kajian bahawa yang tulis itu dua orang, suami isteri, orang Yahudi, yang belajar bahasa Arab, mahir dalam bahasa Arab, dan dibuat Al-Quran di dalam bahasa Arab. Disebarkan melalui internet. Tuan-tuan boleh buka internet, ada surah-surah tambahan yang dilakukan oleh musuh Islam ni. Jadi musuh Islam, tuan-tuan mati Allah, sebahagian besarnya musuh Islam ni belajar Al-Quran bersungguh-sungguh. Ada yang hafal Quran, terutama sekali mereka mempelajari bahasa Arab. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita belajar bahasa Arab, setelah belajar Al-Quran, perkara ketua penting belajar bahasa Arab. Sebab tu ajar anak kita dua perkara. Satu, ajar mengaji. Pastikan dia boleh mengaji, boleh dia membaca Al-Quran, lancar dia baca Al-Quran. Bila dia boleh baca Al-Quran, maknanya dia dah boleh baca bahasa Arab. Betul tak? Sebab apa? Quran bahasa Arab, maka ajarkan bahasa Arab. Dua perkara ni perkara penting. Sebab apa penting?
Sebab panduan kepada umat Islam Quran. Setiap individu Muslim bila dia boleh Al-Quran, boleh bahasa Arab, walaupun tak berapa mahir, tapi boleh, jangan tak boleh langsung, maka sebenarnya dia telah dekat dengan kalamullah. Bila dia dengar saja ayat Quran, bukan saja dia boleh baca panjang, dengung, tapi dia boleh faham sikit-sikit. Boleh faham sikit, boleh menghayatinya. Bila dibaca ayat tu ayat doa, dia pun amin lah. Ini bila baca ayat bunyi doa, buat tak tahu je, kan? Sebab apa? Tak faham. Bila dengar ayat-ayat tu ayat neraka, maka kita minta lindung pada Allah. Kita minta lindung pada Allah SWT, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka Allah. Ini bila dengar orang baca Quran dengan neraka, relax, senyum lagi, salah lagi. Dia tengah, bos tengah cakap ni. Baca Quran tu maknanya bos tengah cakap. Saya tuan-tuan pernah jemput baca Quran, satu majlis baca Quran. Kemudian pentas ada, dia suruh baca kat bawah. Saya nak balik. Saya tak balik. Saya tak nak. Bukan pasal saya mulia, tak. Pasal Al-Quran mulia. Saya kata, kalau ada hari ni majlis PM, katakan Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri tak dapat datang, dia bagi tak ucapan dia? Bagi tak tag ucapan? Habis oleh kerana bukan Perdana Menteri, baca tempat lain tag. Baca kat situ lah. Baca kat tempat tu. Saya sekarang naik, memanglah saya nama Ahmad Mustafa, tapi bukan atas nama itu, atas nama Al-Quran. Ini ayat Allah. Ini tag siapa punya ni? Duduk kat bawah, buat apa? Saya nak balik. Kelang kabut, susun balik. Dia kata pentas kecil tak kecil, taruh kat atas. Kalau tidak aku balik. Susun juga, duduk kat atas juga. Tapi lama-lama dia dah tahu dah tu. Jaiz dah tu. Dia dah tahu. Kalau buat tak, kita bagi tahu. Bukan apa, bukan kata kita action, tidak. Kita kena ambil perhatian lah benda ni. Benda ni benda mulia, bukan kita punya. Kita nak taruh rendah-rendah macam tu, tak layak lah. Saya pun tak sanggup nak baca lah. Sebab duduk letak kat situ. Saya baca speech, saya boleh lah, tak kisah yang bercakap saya. Tapi ini Allah punya. Kita kena letak tempat yang mulia. Itu tuan-tuan. Sebab itu bila pergi baca Al-Quran, cerita contohnya syurga, patut kita rasa berharap seronok masuk syurga. Sebab apa? Kita faham bahasa Arab. Kalau sekiranya ayat itu cerita tentang hukum, maka kita ambil perhatian. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran bahasa Arab juga menjadi satu benda yang penting. Oleh kerana itu kita kena ambil perhatianlah kepada anak-anak kita. Yang pertama, pastikan anak-anak kita mengaji boleh. Daripada kecil lagi boleh mengaji tuan-tuan. Khatam Al-Quran, itu penting. Yang kedua, bahasa Arab. Hantarlah belajar bahasa Arab macam mana pun. Dia kat sekolah tu ambil perhatianlah tentang pelajaran bahasa Arab, supaya dua perkara ni kalau kiranya dia dapat, insya-Allah, sebenarnya bahasa, ilmu ni bahasa pentinglah. Bahasa Arab, bahasa Inggeris pun bagus, penting. Bahasa Malaysia pun penting. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, kita tengok silibus yang ada pun kadang-kadang penat anak-anak kita ni, macam-macam silibus. Jadi akhirnya kita terpaksa memilih mana yang masuk periksa je. Jadi bila tak masuk periksa, tinggal macam tu je. Budak-budak pun bila musim periksa, dia tak datang mengaji. Ustaz pun tanya, kenapa tak ngaji? Mak saya kata, rehat dululah pasal nak periksa. Padahal dia main bola kat luar. Tapi ngaji rehat dulu, jangan pening kepala. Ngaji tak pening kepala. Ngaji ni sebenarnya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Lagi tenang dia. Nak periksa, kena lagi banyak baca Quran. Bukan lagi kurang baca Quran. Kita lagi, mak bapak tak kasih. Bukan bapak sini, tempat lain, saya kata, tak kasih baca Quran, tak kasih pergi mengaji. Tak payahlah, kesian. Patut kita kesian kat dia. Kena pergi mengaji juga, kesian. Kerana kalau tak baca Quran ni tuan-tuan, satu hari kalau 50 ayat tak baca Quran, maka kita ni tergolong orang yang lalai, tuan. Kena baca Quran. Hadis Nabi banyak sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Tuan-tuan, itu kawan kita. Kalau kita ada kawan sahabat karib, macam mana karib pun, macam mana hebat sekalipun, sampai akhirat lu gua tak maaf lah, ya. Jangan kata sahabat karib,
Ya, isteri kita sendiri dah tak peduli kita dah. Suami kita sendiri perempuan dah tak peduli dah di akhirat. Anak-anak kita sendiri dah tak peduli dah. Siapa pun tak akan peduli siapa-siapa, melainkan diri dia saja. Tak akan peduli. Tapi sahabat kita barulah kita kenang hari itu sebenarnya. Al-Quran itu menjadi syafi'an li ashabih. Nabi SAW, itulah sebenarnya orang yang kita nak minta tolong. Itu pun kalau kita sanjung, kalau kita benar-benar ikut Nabi SAW dunia. Kalau kita hina dia, kalau kita maknanya engkar perintah Nabi, tak layaklah kita. Carilah mana kawan-kawan kita yang tolong kita dulu. Carilah mana kekasih kita yang kita kasih dulu. Carilah. Ya, mereka semua tak boleh bagi manfaat apa kepada kita pada hari kiamat. Yang boleh bagi manfaat ini Al-Quran. Jadi hari-hari jadikan Al-Quran itu sebagai teman, sebagai sahabat. Bukti banyak. Para sahabat baca Quran, masya-Allah tuan. Sayyidina Uthman Ibn Affan baca Quran, khatam Quran dalam Kaabah tuan. Dalam Kaabah 30 juzuk tuan-tuan, 2 rakaat. 2 rakaat. Kita jangan kata 30 juzuk 2 rakaat, juzuk 30 pun tak larat kita. Tu baru juzuk 30. Ini 30 juzuk tuan-tuan. Sayyidina Uthman mati dia, memang dia pejuang Al-Quran, mati dengan Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Memang jasa dia dengan Quran besar, dan dia mati dengan Al-Quran. Itu dia tuan-tuan. Ini masih mati husnul khatimah. Ada orang Allah mati kena bunuh su'il khatimah. Habis kalau macam tu Sayyidina Umar su'il khatimah. Kalau macam tu para pejuang Islam yang mati gugur syahid, su'il khatimah. Kita ni tak pandai nak beza su'il khatimah ke dengan husnul khatimah. Oh, mati kat hospital, oh mati kat rumah, ramai orang ada, oh husnul khatimah, padahal tak sembahyang. Tuan-tuan ya. Tak semestinya mati maknanya mati yang su'il khatimah, mati dalam keadaan cedera. Tak, yang mati cedera tu itu kadang husnul khatimah. Mati dalam peperangan, mati di aksiden berapa? Daripada mana? Balik pada datang ceramah mengaji. Ada elok duduk dia bersandar dekat tiang, dekat surau seksyen 7 tu, rupa-rupanya meninggal dia. Alhamdulillah. Ya. Agak siapa yang tak ada, takut sangat tuan-tuan ni mati, takut ni. Eloklah daripada mati dia aksiden pun balik mana? Balik karaoke. Baik, lebih baik mati daripada balik daripada ceramah. Jadi ini tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada perbincangan kita tadi. Tazkirah kita ringkas je, sembang ini. Nak sembang cerita tuan-tuan, ambil perhatian tentang Al-Quran lebih lagi. Anak-anak kita tuan-tuan, saya terang ceritalah, kat sekolah tak cukup sekolah. Hantarlah sekolah mana, sekolah pagi, petang tak cukup tuan-tuan. Kalau belajar Quran cukup tak cukup tuan-tuan. Tak cukup. Saya selalu suruh buat kajian mula.